Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang terpilih mengikuti aliran MPV Produksi Multimedia. Okey, so pada hari ini cikgu akan terangkan serba sedikit secara ringkas tentang pengenalan kepada MPV Produksi Multimedia, iaitu apa itu MPV Produksi Multimedia, apa yang kita akan pelajari, apa yang perlu pelajar buat dan bagaimana sistem permakahan dalam subjek ini. Okey, apa itu MPV Produksi Multimedia? Jadi MPV ni adalah salah satu mata pelajaran KSSM di bawah STEM iaitu mata pelajaran di bawah kelompok Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Jadi di sekolah kita ni kita ada 3 aliran STEM. Yang pertama aliran Sains STEM 1, yang kedua aliran yang mengambil Sains Sukan dan juga Sains Rumah Tangga STEM 2 dan juga aliran MPV iaitu STEM 3. Jadi MPV Produksi Multimedia ni dia merupakan satu bidang kemahiran produksi multimedia yang menjadi asas pembentukan minat dan motivasi murid untuk menceburi kerjaya dalam bidang kemahiran atau melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang berkaitan. Jadi MPV ni bukan saja kita akan belajar untuk menyediakan para pelajar ke arah bidang kerjaya, namun untuk tetapi juga untuk melanjutkan pelajaran ke bidang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan multimedia. Okey. Antara peluang kerjaya yang berkaitan dalam bidang multimedia seperti pereka multimedia, pereka antarmuka, pereka laman sesawang, pengurus projek teknologi maklumat, penulis teknikal, arkitek maklumat, instruktur teknologi maklumat, pereka instruksional, pengarah seni kreatif, juru animasi, penerbit video, penyunting video dan pelbagai lagi bidang-bidang lain yang berkaitan dengan komputer. Okey, jadi di SMK Gadong, untuk mata pelajaran MPV Multimedia ni kita ada 17 waktu seminggu ataupun 8 jam setengah. Jadi satu mata pelajaran MPV ni dia setara dengan 3 mata pelajaran elektif yang lain. Itu sebabnya masa belajar MPV ni lebih banyak. Jadi jangan heran kamu hanya ambil sedikit saja bilangan mata pelajaran, namun demikian satu MPV disetarakan dengan 3 mata pelajaran lain. Okey, jadi lokasi pembelajaran kita kebanyakannya akan berlangsung di Makmal MPV. Semua tahu kan di bangunan baru, dan guru yang mengajar ada 2 orang iaitu cikgu dan juga cikgu Saiful, tetapi pada masa yang berbeza. Jadi semua boleh semak jadual waktulah nanti apabila kelas secara bersemuka akan dilaksanakan. Dan komputer di Makmal MPV kita ada beberapa komputer sahaja yang berfungsi. Jadi komputer tu memang pelajar akan berkongsi dengan rakan-rakan yang lain dan digalakkan untuk pelajar mempunyai komputer riba sendiri ataupun komputer di rumah. Okey, apa yang kita akan pelajari dalam MPV? Okey, kandungan MPV. Kandungan MPV ni dia terdiri daripada beberapa bahagian. Yang pertama, modul pembelajaran. Yang kedua, modul pentaksiran. Yang ketiga, kerja kursus iaitu kertas 2. Dan yang keempat, ujian bertulis teori SPM kertas 1. Jadi modul pembelajaran kita ada 2, satu modul pembelajaran semasa di tingkatan 4 dan satu lagi modul pembelajaran semasa di tingkatan 5 ni yang color maroon, dan satu modul pentaksiran kerja khusus MPKK iaitu untuk kertas 2 SPM. Okey, dan pada akhir tingkatan 5 pelajar akan menduduki SPM dan menduduki ujian bertulis teori kertas 1. Nombor kertasnya 7403. Okey, apa yang dipelajari dalam modul pembelajaran? Okey, kebanyakan yang kita belajar adalah mengenai perisian-perisian yang berkaitan dengan elemen-elemen multimedia. Okey, jadi dalam modul pembelajaran ni di tingkatan 4, kamu akan belajar tentang asas multimedia, elemen teks, elemen grafik, elemen audio
dan elemen video. Manakala di tingkatan 5, pelajar akan belajar mengenai elemen animasi, pembangunan produk multimedia dan juga asas keusahawanan. Jadi, kesemua modul pembelajaran ini akan dipelajari sepanjang tingkatan 4 hingga tingkatan 5, dan di akhir tingkatan 5 nanti terdapat satu projek, ya, iaitu produk multimedia yang perlu dihasilkan oleh pelajar berdasarkan perisian-perisian yang telah dipelajari. Okey, modul pentaksiran. Okey, kalau tadi modul pembelajaran, sekarang modul pentaksiran. Jadi modul pentaksiran ni, setiap modul pembelajaran, topik-topik dalam modul pembelajaran, dia ada pentaksirannya tersendiri. Okey, contoh elemen teks. Jadi dia ada pentaksiran manipulasi teks. Ada beberapa kerja khusus di dalam elemen teks tersebut. Elemen grafik. Dalam elemen grafik, dia ada 3 kerja khusus, dan setiap satu kerja khusus ni dia ada anak-anak lagi di bawahnya, bilangan kerja khusus yang lebih kecil. Jadi, kerja khusus yang pertama untuk grafik menghasilkan karya ilustrasi grafik. Yang ini buat logo dan sebagainya. Okey. Dan untuk modul pentaksiran kedua, manipulasi karya grafik. Yang ini menggunakan Photoshop. Dan yang ketiga, menghasilkan pemodelan grafik 3 dimensi. Yang ini menggunakan perisian 3D Max. Okey, kemudian untuk elemen audio, dia ada merakam dan menyunting audio. Elemen video, menghasilkan rakaman video, menyunting klip video. Elemen animasi, menghasilkan animasi 2 dimensi, animasi avatar, dan animasi 3 dimensi. Dan pentafsiran yang terakhir ialah pembangunan produk multimedia. Yang di sini ni kandungannya sangat banyak. Pelajar kena hasilkan kertas cadangan, membuat anggaran kos, pelajar kena buat papan cerita, kena buat carta alir, kemudian kena buat pembungkusan CD, dan akhirnya membangunkan produk multimedia tersebut. Okey, dari segi sistem pemarkahan, okey, disebabkan MPV ni kita ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 adalah periksaan SPM yang sebenar, ujian secara bertulis yang pelajar akan duduki di akhir tingkatan 5. Ada 2 bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A dan bahagian B yang akhirnya membawa 40%. Manakala peratusan tertinggi sebanyak 60% adalah kertas 2, iaitu pentaksiran berasaskan sekolah berdasarkan modul pentaksiran kerja khusus yang cikgu terangkan tadi. Jadi semua kerja khusus yang kamu hasilkan, kita akan print, cetak, masukkan dalam CD dan bagi markah dimasukkan ke dalam fail pentaksiran pelajar. Ini contoh muka depan fail pelajar tahun lepas. Okey, jadi itu sahaja tentang penerangan ringkas mengenai MPV Produksi Multimedia. Jika ada sebarang soalan, boleh PM Cikgu ataupun Cikgu Saiful Azizi. Okey, dan jangan lupa kerja kamu hari ini yang Cikgu bagi untuk mencari maklumat melalui internet dan hasilkan semua peta aktif, sila PM jawapan kepada Cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.